Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat kalian yang menonton channel PXC Majestic Guitar Works. Jadi hari ini ada satu topik kan yang biasa menjadi perdebatan hangat kan di kalangan komuniti pemilik gitar iaitu betul ke flat rose ni ada selalu masalah lagi tune. Flat rose ni problematic. Jangan lupa subscribe. Isu ni benda logik sebenarnya kan. Apa yang kita beli itu yang kita pakai. Kalau kita beli satu benda yang murah, rendah kualiti, jadi jangan kita expect kita nakkan performance yang high end. Mana boleh macam tu bang. Tak boleh kan. Ramai yang memberi persepsi yang tak betul mengenai British Flat Rose kan. So British Flat Rose ni ada yang kata bagus, ada yang kata tak bagus, ada yang kata tak tahu abang. Kan. Pada saya sendiri, British yang paling best saya pakai kalau nak main dive bomb memang Flat Rose lah kan? Memang terbaik. Ada dua lah pilihan saya, Flat Rose dengan Keller. Bila kita sebut pasal Flat Rose ni kan, kita adalah bercakap mengenai satu inovasi yang direka bentuk oleh para engineer kan. Engineer tu bukan calon-calon orang, engineer tu daripada Jerman kan. Daripada Jerman bang, bukan daripada Lazada. Engineer yang bagus kan, dibangunkan oleh Scheller di Jerman. So idea asal yang memulakan inovasi bridge ini adalah Floyd D. Rose kan. Bermula di sekitar tahun 1976. So dia dah invented produk ni. So lalu saya tak tahulah apa MOU dia dengan Scheller ke apa semua. Itu kena, saya nak cerita panjang lah kan. Saya cerita yang pendek je kan. Dipendekkan cerita, Scheller telah melaburkan berjuta ringgit kan? Bukan ringgit kan, juta duit orang lah kan. Maksudnya kalau kat sini dah kira beratus juta saya tak pasti kan? Tapi yang pasti kalau duit sana memang berjuta-juta kan. Of course dia akan melibatkan research and development to employ high-end management, to employ engineer untuk membuat satu uji kaji, lab dan sebagainya. Ada testing. Kalau kita kat sini kita ada SIRIM kan, ada macam-macam lah kan. Ada kat sana saya tak tahulah apa. British Flat Rose ini telah diinovasikan, dinaik taraf kan sampai ke tahap yang paling optimum kan. Maksudnya bridge ini, once dia dah melabur berjuta-juta ringgit, dia mesti mahukan pulangan yang terbaik untuk pemasaran worldwide, untuk pemasaran global kan. So sebagaimana yang kita tahu, Jerman adalah salah satu negara top 5 yang mempunyai teknologi pembuatan besi yang terbaik di dunia. Kalau tak silap saya, Jerman ni nombor 1 lah kan. Nombor 1. So, apa kaitan yang saya cerita tadi tu dengan isu topik yang pada hari ni? Jadi saya ada terbaca lah beberapa komen yang macam bila saya baca tu macam ni macam serius sangat lah kan. Kan? Jadi apa kaitannya dengan mukadimah Flat Rose yang saya beritahu tadi dengan isu yang saya nak cuba sampaikan ni? Baru-baru ni saya ada terbaca lah komen di sebuah grup kan, grup dalam komuniti gitar ni. So orang ni bertanya kan, gitar saya ni ada masalah Flat Rose setup kan, tune selalu lari, jadi kenapa ya? So komen adalah macam-macam komen kan. So tu tak kisahlah, as long benda tu membantu, okey lah kan. Tapi ada satu komen ni kan. Oi, dia memang beria betul dia hentam Flat Rose kan. Dia kata Flat Rose ni memang bridge tak guna, memang bridge ni satu yang problematik, dia dah lama pakai, kau janganlah pakai, sesiapa yang pakai tu kau jual lah gitar, lebih kurang macam tu lah kan. Jadi bila saya macam, oi dia ni macam beria betul kan. So bila orang tanya kan, kau pakai gitar apa kan. So dia pun letak gambar gitar dia dekat komen tu, gambar gitar Ibanez tapi bridge Flat Rose yang kalau kita tengok pun memang kita tahu Lazada punya kan. Aku cakap Allah Akbar. Kau komen orang macam
Kau condemn float rose tapi kau sendiri pakai barang yang cak yam lah kan. So apa yang saya nak cuba beritahu kat sini, apa yang kita beli itu yang kita pakai kan. Apa yang kita beli itu yang kita pakai. Jadi bila dia sebut macam tu, seolah-olah dia memburukkan nama float rose itu sendiri kan. Saya tak pastilah setakat mana dia kenal float rose ni. Saya tak pasti sejauh mana pengetahuan dia tentang float rose, tapi itulah yang dia cakap kan. Bridge ni memang tak guna, memang selalu bermasalah dan macam-macam. Saya tengok gitar yang dia pakai tu Ibanez fake, lepas tu ada bridge fake, lepas tu bridge tu dah berkarat. Kau ni dah lain dah ni kan. Maknanya ada lebih pada sentimen kan. Lebih pada sentimen. Jadi macam ni lah kan. Tak kisah apa kita nak pakai, barang murah ke barang mahal, itu tak apa sebenarnya, tak ada hal. Tapi jangan komplain. Jangan komplain, kita jangan condemn secara terang-terangan. Kalau nak condemn juga tak boleh tahan tu, condemn belakang-belakang offline dah lah kan. Jangan kita condemn open macam tu, jadi dia akan memalukan kita sendiri. Sebab kita sendiri tak tahu apa yang kita cakap sebenarnya dekat situ kan. Dekat situ komen tu ada perdebatan kan. Ada perdebatan, jadi dia boleh membawa pada berbalah. Jadi kita semua macam tak syok lah macam ni kan. Fahamkan dulu. Jadi kita semua macam bila baca pun macam tak faham lah kan. Saya pun dah left lah group tu kan. Sebab dah banyak sangat bergaduh kan. Jadi kita tak nak lah kerana benda seketul tu boleh berbalah-balah dan sebagainya. Maksudnya bila kita tak tahu tentang sesuatu benda, kita jangan cakap. Jangan cakap secara terbuka, nanti buat malu orang. Kan? Buat malu orang tengok kan, kau ni cerita berjaya sangat kan, pumpang. Tapi at the end hakikat kau pakai pun benda jak ayam, tapi kau nak condemn benda yang high end. Benda yang dilaburkan berjuta-juta ringgit, dibuat oleh engineer, ada blueprint, ada number produk, ada high end human resource, ada pekerja yang berkualiti, ada machining yang power kan. So how come, macam mana kita boleh condemn produk macam tu dengan buta-buta dekat Facebook kan. Stop lah, please stop lah benda macam ni kan. Jangan kita condemn secara terbuka kan. Ini saya pakai handphone lain. Handphone yang tadi tu habis bateri pula. Jadi kalau kita tengok dekat online sana kan, yang ada dekat Lazada, dekat Shopee, dekat Carousel ke mana-mana ke kan. So memang ada bridge float rose yang harga RM50, ada RM70 kan. Tak ada yang sampai RM100 pun, tak ada kan. So yang itu memang bridge float rose, tetapi itu adalah prototype yang patternnya dibeli daripada float rose original. Jadi dia beli pattern tu, material yang digunakan untuk membentuk alloy dan untuk membentuk pattern bridge tu, dia tak sama dengan material yang digunakan oleh float rose yang asal. So of course kualitinya lebih murah. So bayangkan float rose yang berharga RM1,500, dia jual dengan harga RM70. So boleh tak kita imagine berapa jauhnya material yang dia gunakan tu kan. Boleh tak kita imagine, just ambil dekat situ saja kita boleh tahu nilai, kita boleh nilai dia punya quality, dia punya performance kan. So kalau kita beli, kita jangan komplain kan. Dia lari tune lah, dia selalu ada masalah lah. So itu kalau komplain tu tak apa lagi. Ini siap nak asut orang, kau jangan pakai gitar yang pakai float rose ni kan. Buang masa kau ya, buang bazir kata. Aduh, So kalau kita tak tahu apa-apa tentang sesuatu produk tu yang dicipta oleh engineer yang bagus kan, so kita jangan cakap apa-apa lah kan. Kita jangan tunjukkan kita kepada orang, bang malu bang kan, malu kan. Tapi jangan tak tahu, ada bridge yang prototype under license, dia beli pattern daripada float rose yang berkualiti. Ada banyak kan. So harga dia dalam sekitar, paling murah yang saya tahu dalam 450 ada, dalam 500, dalam 600 setengah, 900, 1000 pun ada. So antaranya paling disyorkan yang kos bawah 600 boleh dapat Gotoh, GE 1996T. Lepas tu ada Gotoh 50 berapa saya pun tak ingat kan.
So harga dia range dalam 500.5, 600.5 ada, dalam 800, 900 ada kan. Ada satu lagi bridge daripada Takeuchi, TRS 101, dan ada banyak lagi dia punya spek-spek dia. Tapi Takeuchi ni dah tak ada, dia dah discontinued kan. So siapa yang ada Takeuchi tu jangan jual bang. Kalau nak jual, jual kat saya. Bridge ni dah tak ada. Takeuchi ni adalah salah satu bridge prototype float rose made in Japan yang sangat-sangat stable dia punya tuning stability. Kan? Apa yang saya cuba nak beritahu kat sini, so ada pattern prototype freight rose yang berkualiti juga kan. As long dia tak ada jual dalam RM70, RM50 tu, itu jangan belilah kan. Jangan beli. Keluarkan sedikit modal, so beli yang baiknya kan. So memang kita rasa macam mahal, tapi kita menang memakai. Jadi apa beza dia bila kita beli daripada online yang harga RM70, lepas tu bila kita main tune lagi, lepas tu bengang hantuk kepada kat dinding lah apa semua kan. Lepas tu mengadu domba kat Facebook, hantar setup dan sebagainya, itu pun keluar duit juga. Jadi apa bezanya kalau kita beli bridge yang RM70, lepas tu rosak, ada problem, kepala hantuk kat dinding, lepas tu hantar pergi setup. So bila hantar pergi setup tu, memang kena charge lebih kurang dalam 200.5, 300.5, 400.5 macam tu. So apa beza dia kalau kita beli bridge yang baru? Baik kita beli bridge yang baru terus, yang berkualiti. Kata, apa ni mahal nak setup apa ni semua kan. Bang, saya cakap macam ni je kan. Benda kita jangan fikirkan ia semudah yang disangka. Apa yang kita tengok dekat YouTube, apa yang kita tengok dekat media sosial, itu semua nampak macam senang bang. Nampak macam senang. Sebenarnya bila kita dah buat tu, yang mana tahu buat tu, dia akan faham lah. Yang selalu buat masalah freight rose ni, dia akan faham. Memang susah nak buat freight rose ni. Jadi dia adalah satu kerjaan detail dan memerlukan pemerahan otak yang banyak kan. Kita kena fikir, kita kena fokus. Memang banyak benda tu detail kan. So kita jangan pelekehkan orang yang membuat kerja-kerja setup ni. Cakap apa ni charge mahal-mahal apa ni semua kan. Takut nak servis gitar, kalau takut nak pakai gitar, jangan beli gitar. Beli ukulele je. Kan? Dia ikut juga, ada yang murah, ada yang mahal. So depend lah kan. So depend. Macam saya cakap tadi, apa yang kita beli itu yang kita pakai. Jadi setiap benda yang ditentukan harganya pasti akan ada sebab. Mesti ada sebab kenapa orang tu charge banyak ni, kenapa orang tu charge banyak ni. Be fair, kita kena adil, kita kena tahu apa yang kita cakap tu. So jangan cakap sembrono, jangan cakap yang bukan-bukan, jangan komplain. Biasanya orang yang pakai bridge float rose yang original tak banyak komplain bang. Kalau saya cek ada komplain pun disebabkan benda tu dah haus sebab dah karat, benda dah lama tak servis. Itu salah siapa? Salah float rose ke salah pemilik gitar? So kalau tengok saya punya gitar, ni LZ Laiho kan. So gitar ni bridge dia macam baru. Right. Gitar ni bridge dia macam baru kan. Gitar ni saya pakai dah dekat 10 tahun dah. Kan. Apa yang saya nak cuba beritahu kat sini, setakat ini memang belum ada mana-mana company, syarikat ataupun pengeluar bridge yang boleh isytiharkan mereka telah menyelesaikan masalah tuning 100%. Belum pernah lagi. Yang saya pernah dengar, yang saya tahu saya lah, belum pernah ada lagi. Termasuklah flat rose. Tetapi dengan terasanya bridge ini, ia sedikit sebanyak membantu mengurangkan risiko tuning lari kalau kita nak main dive bomb dan sebagainya. Jadi hukum fizik telah di-apply pada bridge ini. Floating, so locking and so it's a block dekat sini, regangan tali, spring kan. So belah kanan ada spring kan. So segala hukum fizik diorang dah study, diorang apply pada gitar ni untuk kemudahan kita semua. Jadi tak fair lah kalau kita cakap yang bukan-bukan mengenai produk yang telah banyak menyelesaikan masalah kebanyakan gitaris di seluruh dunia. Cakap ni bukan apa, saya nak bagi tahu je. Kalau nak teruskan bercakap dekat public, teruskanlah, saya tak ada hal. Besok kalau kena kecam nanti baru tahu kan. Dekat Lazada tu, itu memang bridge prototype yang low quality. Maknanya pendek kata, bridge clone freight rose yang paling tak guna. Yang itulah dia. Yang itulah dia saya cakap. Saya berani cakap macam tu sebab itulah yang menimbulkan banyak masalah dan memburukkan nama freight rose oleh mereka yang tak faham apa-apa.
kan. Saya kesian tengok orang ni kan. Jadi untuk memberitahu sesuatu perkara, sesuatu isu, untuk kita membetulkan, kita kena ada prinsip yang jelas, kita kena ada ketegasan kat situ supaya orang macam ni baru dia faham. Kalau tak faham juga, itu memang lah kan. Saya tak tahu nak cakap apa lah kan. Orang-orang macam ni dia menggunakan sentimen sebab dia betul-betul benci dengan Floyd Rostu kan. Apa salah Floyd Rostu pada dia, saya pun tak faham. Saya mengambil kesempatan ini untuk memberitahu pada orang-orang yang macam ni, apa yang diorang cakap tu, diorang pun tak tahu sebenarnya apa yang diorang cakap kan. Dengar saya cakap ni macam agak kasar bunyi dia kan, tetapi kalau kita baca balik apa yang orang-orang macam ni condemn pasal Floyd Rose, dia menimbulkan perbalahan, dia menimbulkan perdebatan yang tidak sihat. Bila orang bertanya pada dia, jadi orang macam ni dia menjawab dengan apa yang dia sekadar tahu saja. Maknanya dia punya pengetahuan tentang Floyd Rose tu tak banyak. Jadi dia cerita apa yang dia faham, apa yang dia tahu dan apa yang dia faham. Sebenarnya dia tak tahu apa-apa dan dia tak faham apa-apa. So dia main cakap je. Jadi tak boleh macam ni bang. Kita nak cakap sesuatu benda tu, pastikan kita tahu dulu apa yang kita cakap. Okay, so dah habis bab tu lah. So saya harap sahabat-sahabat semua faham lah kan apa yang saya nak cuba sampaikan ni kan. So jangan kerana benda seketul tu kita condemn pukul rata semua. Jangan. Tengok apa barang tu yang kita nak condemn tu. Kalau barang tu high end, kau janganlah condemn kalau tak tahu apa-apa kan. Jangan. Sebab benda tu invented by professional engineer. And kita tak ada benda nak condemn dah. Benda tu memang dah diiktiraf worldwide. Gitaris dunia Steve Vai ke Hammer, Van Halen, lagi siapa lagi kan. Ramai yang dah pakai bridge tu, memang terbaik dia kata kan. Suatu benda tu macam Floyd Rose ni diinovasikan, di-upgrade kan, dan diiktiraf oleh gitaris tersohor kan, pengguna tersohor, komposer muzik, masuk recording dan sebagainya, memang terbaik gitar ni. Jadi kita yang ilmu sekakan kera, kail panjang sejengkal tu, janganlah kita nak condemn secara terbuka kan. Malu bang, malu kan. Ni saya beritahu je kan, sebagai peringatan kan. Saya pesan untuk diri saya sendiri juga. Habislah bab tu kan, saya tak nak cerita apa-apa lagi lah kan. So sebagai maklumat tambahan kan, kenapa kita pakai bridge Floyd Rose tu yang original tapi ada problem kan. So kita kena ingat bridge Floyd Rose pun dia ada grade-grade dia kan. Macam apa nama ni, macam Floyd Rose Special dengan Floyd Rose original dia tak sama kan. Floyd Rose Special ni dia rendah sikit spek dia, yang Floyd Rose original tu dia tinggi sikit. Yang Floyd Rose original tu dia tinggi sikit kan, shallow kan. Yang selalu problematiknya adalah Floyd Rose Special kan. Tapi problematik dia tak teruk sangat kan. Melainkan karat, lepas tu dia punya insert block tu dah haus, lepas tu dia punya locking nut tu ada problem. Itu je. So tak ada apa yang serius sangat mengenai Floyd Rose Special. Dia tak sama macam produk cak ayam yang dekat Lazada tu kan. Dia tak sama kan. Problem dia boleh kata dalam 20% 30% je. Dia tak ada sampai bila kita main dive bomb tu dia punya drop tune dia sampai 80% 90%, dia tak ada. Sepanjang pengalaman saya lah kan, bila kita main dive bomb untuk Floyd Rose Special ni, dia punya potensi untuk drop tune tu bergantung pada cara kita main, bergantung pada cara kita menjaga kan. Macam benda wear and tear kan, benda wear and tear dia akan haus. So of course sampai satu masa dia akan kena servis. So benda macam ni yang kita kena hantar kepada mereka yang berpengetahuan tentang macam mana nak set up ataupun servis bridge Floyd Rose tersebut. Yang tahan lama memang Floyd Rose original, shallow kan. Jadi bila kita pakai gitar ni, memang kita kena spend sikit bajet untuk repair, untuk membaiki, untuk servis dan sebagainya. Memang kena servis bang, tak ada gitar yang tak kena servis, mesti kena servis ni bang. Sebab ada beberapa bahagian gitar yang kategorinya adalah wear and tear. Maksudnya dia akan koyak, dia akan haus kan. Macam fret, tali, macam beberapa bahagian bridge, contohnya macam saddle dan locking nut, ataupun tuning pack, ataupun tuning machine. Memang sampai satu masa dia akan jam. Kalau tak nak jam, kalau nak easy maintenance, cari hardware yang berkualiti tinggi. Macam kita ada banyak kan, kita ada Gotoh, kita ada Floyd Rose, kita ada macam-macam lah kan, ada banyak brand. Itu semua boleh Google lah kan, ataupun boleh tanya kawan-kawan yang berpengetahuan So yang mana tak tahu tu,
senang cakap, buat cara tak tahu je. Kita jangan suka-suka cakap, nanti buat malu bang. Kan? Saya beritahu je, jangan marah. Saya sendiri dah pakai bridge flat road dah lama kan. Dah lama sangat. So far saya tak ada masalah sebab saya tahu macam mana nak jaga, macam mana nak take care, macam mana nak maintenance gitar tersebut. Tali pun memainkan peranan penting. Kita tak boleh pakai tali bajet untuk flat rose. Kita kena pakai tali yang berkualiti supaya dia tahan lama dan dia easy maintenance. So biasanya kalau nak tahan lama tu, kalau macam saya punya spek, saya akan pakai Eliza. Sebab Eliza ni dia punya tali, sebab Eliza ni dia memang bagus kan, dia daripada segi tone. Tapi saya sebenarnya saya lebih pentingkan pada durability. Saya lebih pentingkan pada kelasakan sesuatu produk. Sebab macam tone dan sebagainya, saya boleh manipulate dekat sound, saya boleh manipulate dekat gadget, saya boleh manipulate dekat amp. So tone tu kira boleh kata nombor 3, nombor 4 lah. So saya nombor 1, concern saya nombor 1 tentang bridge flat rods ni, saya mesti masuk tali yang berkualiti, berkualiti tinggi, maknanya dia lasak. Begitu juga kalau sahabat-sahabat yang pakai gitar yang menggunakan stainless steel frets, memang kena pakai tali yang berkualiti. So dia tahan lama, kita pun tak pening pada kan. Okay, so sampai sini sajalah saya buat untuk video kali ni. Jadi berikut adalah demo saya lanyak bridge flat rose original dengan menggunakan gitar LTD Laiho Greeny 600 made in Korea. So sahabat-sahabat semua boleh nilai sendirilah kan, bridge ni okey ke tak okey. Okay, so komen kat bawah. Okay, Assalamualaikum.